Baik, untuk segmen kali ini pula saya ingin bercakap tentang keunikan, tradisi dan pusat tarikan pelancongan yang ada di negara kita. Baru-baru ini rakan saya wartawan Astro Awani Saraya Mia ada mendapat satu tugasan untuk pergi ke 3 negeri iaitu katanya di Perak, Sarawak dan juga Sabah. Dan sewaktu itu sebelum dia keluar pergi membuat tugasan tersebut, dikata dia ada satu projek khas dengan kerjasama Tourism Malaysia yang mana dia sendiri yang menjadi host untuk program yang katanya dinamakan Staycation The Urban Escapades. Dan baru hari ini pula saya berkesempatan untuk bersama dengan Mia. Jadi Mia, mungkin boleh Mia ceritakan serba sedikit tentang siri Staycation ini, di mana tempat-tempat yang dikunjungi oleh Mia dan mungkin boleh bagi tahu juga di mana penonton boleh saksikan program tersebut, Mia. Baik, terima kasih Faris. Kalau Mia nak ceritakan tentang kesemua lokasi yang Mia pergi, memang kita tak cukup masa kerana kita ada dalam beberapa minit sahaja. Tapi Mia boleh cerita sepanjang tempoh perjalanan lebih kurang 1 bulan atau lebih 3 minggu. Mia ada visit Ipoh, Perak, Kuching, Sarawak dan juga Kota Kinabalu di Sabah. Dan ketiga-tiga lokasi ini memang ada keunikan tersendiri. Jadi mungkin Mia boleh mula dengan Ipoh. Bagi Mia sendiri, Ipoh, keistimewaan Ipoh ni semestinya dia punya sejarah ataupun architecture dan seni bina kolonial. It's an old town, memang satu lokasi yang apabila kita pergi ke sana memang takkan rasa seperti di mana-mana bandar lain. Dan bandaraya Ipoh ini terkenal oleh kerana makanan yang sangat unik dan autentik seperti nasi ayam, kari dan makanan-makanan tempatan yang Mia sendiri memang sangat-sangat suka sebab saya atau Mia memang seorang yang minat makanan. So that's my favourite thing kalau pergi ke mana-mana. Jadi selain bangunan seni bina kolonial, di Ipoh juga dikelilingi Bukit Batu Kapur. Kalau kita lalu di highway Lebuh Raya Utara Selatan, kita akan nampak di tepi jalan memang banyak Bukit Batu Kapur. Dan di Ipoh sendiri, anda boleh masuk ke dalam gua di dalam Bukit Batu Kapur ni. Satu tempat yang sangat menarik Mia pergi, nama dia Ching Shingling atau Ching Shingling Leisure and Cultural Park. Sebenarnya Mia tak pernah tahu tentang tempat ni sebelum trip Staycation The Urban Escapades yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia ni. Tapi Mia tak boleh cerita banyak sangat sebab kalau anda nak saksikan, boleh saksikan siri Ipoh dan juga Kuching di semua laman web Astro Awani di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan juga TikTok Astro Awani. Faris, should I go on with Kuching atau Faris ada soalan-soalan lain? Mungkin kalau disebut sendiri di Ipoh tu sendiri, mungkin Mia boleh kongsikan apa antara fun fact yang paling menarik minat Mia sendiri di Ipoh itu? Selain makanan, katanya Mia memang minat makanan, okey itu kita tahu. Namun tempat-tempat ataupun apa sejarah-sejarah yang mungkin Mia menjadi fakta menarik yang ingin dikongsikan kepada penonton. Baik Faris, fakta menarik sebenarnya tak tahulah bagi penonton semua agree atau tak tentang benda ni, tapi Mia memang secara peribadi Mia rasa orang Ipoh sangat peramah dan sangat laid back. So sewaktu Mia datang ke Ipoh, di setiap lokasi yang kita pergi memang rasa dia punya vibes macam sangat friendly. Lagi-lagi apabila Mia kunjung tempat-tempat seperti restoran dan juga hotel-hotel yang kita cover, orang-orang dia sangat peramah dan mungkin kita tak tahulah, mungkin sebab Ipoh ni kebanyakan turis yang datang adalah orang tempatan dan juga orang antarabangsa. Jadi mereka pun sudah biasa dengan tourism, dengan cara-cara untuk melayan orang yang hadir ke lokasi tersebut. Mia juga ada ke Ipoh, Kuching dan juga Kota Kinabalu. Kalau kita tahu memang ketiga-tiga tempat ini sebenarnya memang kita dah tahu dah memang cukup kaya dengan tradisinya, budayanya dan juga banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Namun untuk satu tempat tu misalnya di Kuching sendirilah contohnya, berapa lama agaknya hari yang diperlukan untuk Mia untuk explore? Kerana kita tahu Sarawak bukan sahaja negeri yang terbesar di Malaysia, malah ada banyak pusat budaya dan juga pusat tarikan alam sumber jadi, dan agaknya mungkin boleh Mia kongsikan bagaimana agaknya planning untuk lakukan syuting tu. Pukul berapa bangun semuanya? Ini menarik sikit sebab kalau anda semua dah tengok siri Staycation The Urban Escapades di semua social media Astro Awani, anda mungkin lihat syuting tu seperti menarik, relax, santai. Tetapi dia punya proses untuk syuting tu memang tak sesenang atau tak seindah
rupa. Sebab kita setiap lokasi yang kami cover memang banyak yang kena lakukan dan pelbagai yang pelajari. So setiap hari daripada jam 7 pagi sehingga ke 11 malam setiap hari memang penat tetapi memang kena ada planning. Jadi memang Mia rasa sangat bersyukur kerana Mia punya producer sendiri Haikal Rahman, memang kami bekerja bersama-sama sebagai team, reminding one another to just make sure that setiap benda kita kena cover, memang kena planning betul-betul, especially dari segi timing itu sangat-sangat penting. Sebagai contoh, Sabah di satu lokasi di Kundasang kita kena pergi 2 jam dari Kota Kinabalu. Jadi kena bangun seawal 3 pagi untuk bertolak kerana nak catch the sunrise di Kundasang. Memang sangat-sangat cantik. Seperti apa yang kita lihat di visuals ni, ini adalah salah satu experience yang paling menarik dan paling special untuk Mia dekat Pulau Mantanani di Kota Kinabalu, Sabah. Dan Pulau ini Mantanani view itu ada apa Kundasang. Mia sebenarnya kat sana? Kalau nak ikutkan, sebenarnya Pulau Mantanani itu tempat snorkeling, memang famous dengan snorkeling dan juga scuba diving. Yep. Namun mungkin ada juga tempat-tempat seafood, makanan-makanan laut yang menarik ada di sana kalau kita nak tahu. Ya, bercerita tentang di Sabah, Kota Kinabalu Sabah, memang ada banyak pilihan makanan laut, especially dekat KK, Bandar KK itu sendiri ada satu tempat namanya kalau tak silap Todak Food Court. Di situ anda boleh dapat pelbagai pilihan makanan laut yang fresh, yang ditangkap oleh nelayan tempatan. And sebenarnya apa yang menarik tentang Kepulauan Borneo ni, kedua-dua Sarawak dan juga Sabah, adalah kepelbagaian etnik dan authenticity kesemua etnik-etnik ini. Terlampau banyak untuk Mia nak ceritakan di sini, tetapi apa yang Mia ingat di Sabah, Bajau Laut dan Bajau Sama, Mia memang rasa macam connected dengan orang-orang asal di sana oleh kerana cara-cara mereka membuat kerja, cara-cara mereka melakukan everyday activities memang sangat authentic dan sangat penuh dengan orang kata passion. Jadi Mia rasa memang sayanglah kalau kita tak incorporate orang asal dalam kita punya everyday life seperti di sekolah, juga di Semenanjung Malaysia. Walaupun orang asal ni mereka bukan majoriti di Semenanjung Malaysia. Okey Mia, dan juga kalau kita tahu sekarang ni sektor pelancongan dah dapat kembali beroperasi seperti biasa dengan pematuhan SOP. Namun sewaktu Mia sendiri pergi membuat rakaman di destinasi yang terpilih itu, bagaimana Mia melihat industri pelancongan kita? Mungkin ramai tak pelancong tempatan, dan mungkin kini dengan adanya travel dokumentari yang dinamakan Staycation ini yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia ini, apakah mungkin harapan Mia sendiri yang sebagai host supaya orang ramai lebih menghargai keunikan negara kita dan juga menyokong sepenuhnya industri pelancongan kita ini, Mia? Ya, memang menarik sebenarnya apabila Mia menjelajah negeri-negeri di Malaysia pada dalam bulan 11 tahun lepas. Kita nampak macam-macam jenis orang yang keluar pergi travelling dengan family, dengan kawan, dengan couples dan sebagainya. Kesemuanya locals, and Mia rasa sendiri macam sangat lively, and rasa dia lain seperti travel sebelum pandemik. Sebab kita tengok apabila waktu pandemik ni di Kuala Lumpur sendiri, kita boleh lihat memang ramai yang keluar sebab dah lama sangat kita berkurung kan. Jadi apabila orang keluar tu, mereka rasa lagi free lagi, walaupun tak free sebab kena jaga SOP, kena pakai mask dan sebagainya. Tetapi menariklah kita dapat lihat yang orang Malaysia sebenarnya boleh enjoy negara kita sendiri. Dan sebenarnya Mia sendiri tak pernah kesempatan untuk jelajah negara sendiri. Dan apabila pandemik, that's one good thing about the pandemic sebenarnya. Sebab kekangan untuk keluar ke negara luar, kita tinggal dengan negara sendiri saja, tetapi sebenarnya negara sendiri ini pelbagai benda yang menarik. And lupa Mia nak cakap tadi, my favourite thing about Sarawak is the food, makanan etnik Sarawak. Jadi kalau anda semua tak pernah try, korang kena try. Apa dia tu yang kena try tu? Kalau mi kolok rasanya mungkin saya pernah try, mungkin apa lagi yang mungkin saya tak try lagi kalau saya kena pergi Sarawak tu? Dah pernah rasa ayam panso? Belum. Ayam panso, nasi bario. Oh, maknanya ada banyak lagi lah yang lepas tu perlu saya try dekat Sabah, Faris memang kena try butut. Okey, dia macam mana tu makanan tu sebenarnya? Kalau ada visual, saya punya producer Haikal Rahman tengah makan butut.
Oh, tadi ada yang Ada tadi nampak perasan. Haikal makan. Ni, Okey, ni itu salah dia. video ni tapi tak apa. Inilah makanan favourite Mia dekat Sarawak. Nama tempat ni Lepau. Okey, okey Mia, mungkin kita juga tahu yang Mia ni sebenarnya selalulah buat vlog dekat YouTube. Setiap kali Mia pergi melancong dan sebagainya. Mungkin apa agaknya perbezaan antara melakukan penggambaran ataupun production untuk travel documentary ini dan juga bezanya pula dengan vlog. Kita tahu pasti dua-dua tu ada cabaran dia yang tersendiri. Mungkin Mia boleh kongsikan, mungkin ada yang berminat untuk buat vlog dan juga buat dokumentari sendiri. Mia. Ya, zaman sekarang kan memang era media sosial dan semua orang pun ingin buat vlog sendiri ataupun reels dan TikTok. Dan Mia memang I would suggest everyone to explore sebab kita semua boleh menjadi journalist ataupun boleh menjadi content creator asalkan ada telefon, ada the passion to learn. So Mia punya tip adalah mesti kena tanya soalan apa benda yang kita nak tahu tentang tempat itu. Itulah cara-cara yang kita produce satu program yang sempurna adalah untuk memberi lebih pengetahuan kepada kita punya viewers. And ia berbeza sedikit dengan personal content creating kerana personal content creating mungkin lebih kepada aesthetics dan experience diri sendiri tetapi bukan untuk educational. So itu beza staycation di Urban Escapades Astro Awani dan Tourism Malaysia ni dengan Mia punya content creating sendiri. Baik, terima kasih banyak Saraya Mia yang berkongsikan tentang siri staycation di Urban Escapades yang berkongsikan ada 3 lokasi dan satu lagi katanya akan disiarkan 21 Januari ini iaitu melibatkan negeri Sabah di Kota Kinabalu. Baik, saya kira itu saja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.